Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan pelapor Muhammad Sofi di atas perincian tersebut berkenaan dengan monsun timur laut yang berlaku di Perlis. Baik, dan seterusnya kita beralih kepada penyertaan Malaysia dalam program for International Student Assessment PISA 2022 dan sedikit informasi berkenaan dengan PISA ini bertujuan untuk melihat sejauh mana murid berusia 15 tahun yang telah pun melalui 9 tahun pendidikan formal memperoleh pengetahuan dan kemahiran penting yang diperlukan. Mereka terlibat sepenuhnya sebagai ahli masyarakat moden, kini dan masa hadapan. Bersama dengan saya kenalkan iaitu Dr. Latif Muhammad selaku pengarah bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Doktor, sebagai permulaannya mungkin Doktor boleh kongsikan apa itu PISA. Silakan. Okey, terima kasih Raja Sofia. Jadi PISA sebenarnya ialah akronim, akronim kepada Program for International Student Assessment, yang merupakan satu kajian penanda arasan antarabangsa yang dilaksanakan oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Jadi seperti yang dinyatakan oleh Raja tadi tentang tujuannya, tapi sebenarnya kalau kita lihat yang penting sebenarnya ialah dapatannya. Dapatan ini sebenarnya ialah digunakan untuk memantau trend pencapaian, pemerolehan pengetahuan dan kemahiran murid-murid itu, di mana dia boleh digunakan sebagai satu platform oleh penggubah dasar pendidikan mengenal pasti tentang tahap penguasaan, pengetahuan dan juga kemahiran murid yang terhasil daripada sistem pendidikan negara itu sendiri. Wah, itu dia sedikit berkenaan dengan PISA, sedikit perkenalan lah Doktor. Baik, dan selain daripada itu, sejak bila Malaysia mengambil bahagian dalam pentafsiran ini dan apakah yang ditafsirkan dalam PISA itu sendiri, Doktor? Okey, jadi kalau kita lihat sebelum kita melihat bila Malaysia terlibat, kita lihat bahawa PISA ini sebenarnya telah dimulakan pada tahun 2000 dahulu. Jadi ianya ialah satu kajian yang dilaksanakan 3 tahun sekali, meliputi 3 domain, iaitu domain literasi bacaan, literasi matematik dan juga literasi saintifik. Jadi Malaysia telah menyertainya ialah pada tahun 2010 yang pada waktu itu dikenali sebagai PISA 2019. Jadi pada waktu itu literasi tiga-tiga literasi ini sebenarnya ialah diuji, tetapi dia ada domain utama. Jadi tiap-tiap 3 tahun itu dia akan domain utamanya sama ada bacaan, diikuti dengan saintifik dan juga matematik. Berubah. Namun tiga-tiganya diuji cuma ada domain utama. Kenapa saya sebutkan domain utama begitu? Kerana kita melihat bahawa di samping ujian tentang apa yang mereka nak melihatnya, itu mereka juga akan membuat tentang soal selidik, iaitu soal selidik murid, soal selidik guru dan juga soal selidik pentadbir sekolah. Jadi mereka akan diuji dalam soal selidik itu berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan domain utama. Sebagai contoh, mungkin kalau kita lihat berkenaan dengan domain bacaan, jadi murid-murid akan ditanya berkenaan bagaimana mereka ini melihat tentang pengajaran pembelajaran dalam bacaan. Sebagai contoh kan. Lepas tu bagaimana mereka mencari maklumat, juga mencari tentang perkara-perkara berkenaan dengan bacaan. Jadi itu dalam soal sendiri. Jadi domain-domain utama ini akan mendominasi tentang apa yang berlaku di dalam perkara tersebut. Begitu juga sekiranya domain utamanya matematik atau domain utamanya saintifik. Soal selidik itu akan berkaitan begitu. Jadi dalam kes ini kalau kita lihat dalam domain bacaan sebagai contoh, selain daripada tanya mereka soalan-soalan ini ialah soalan yang terkini, soalan yang mendasari tentang perkara-perkara yang berlaku pada waktu ini. Sebagai contoh dalam literasi bacaan, murid-murid ditanya bagaimana mereka menggunakan ICT untuk mencari bahan-bahan dan sebagainya. Jadi begitu lihatnya. Jadi kita lihat selain daripada itu sebenarnya selain daripada domain utama ini kita lihat tadi berkenaan dengan bacaan, kemudian matematik dan saintifik, dia juga ada domain-domain yang dianjurkan sebagai alternatif, yang sebagai pilihan yang boleh diambil oleh negara peserta. Sebagai contoh kita ada domain inovatif. Di mana domain inovatif ini sebenarnya ialah untuk mentaksir murid dengan lebih mendalam berkaitan dengan
berkaitan dengan yang kita lihat tentang kompetensi abad ke-21. Okey. Jadi dekat situ kita lihat bagaimana dalam kajian ini dia mempunyai pelbagai aspek yang dikaji. Dan Malaysia menyertai kajian ini bermula tahun 2009, tetapi kita mengambil domain alternatif ini iaitu untuk domain inovatif pada PISA tahun 2022. Iaitu pada masa itu fokusnya ialah kepada creative thinking, iaitu pemikiran kreatif. Yang sebelum-sebelum ini sebenarnya ada banyak tapi kita belum menyertai lagi. Seperti pada waktu itu kita melihat ialah berkenaan dengan collaborative problem thinking dan sebagainya, creative problem solving dan sebagainya. Tapi yang kita melihat itu sebenarnya ialah pada waktu itu ialah creative thinking. Okey. Baik, dan selain daripada itu, negara mana yang juga menyertai PISA, Doktor? Okey, dia sebenarnya terbahagi kepada dua, iaitu kalau kita lihat negara itu ialah negara iaitu OECD dan satu lagi ialah negara yang bukan OECD. Jadi negara OECD ini ialah seperti yang kita lihat ialah Jerman, Australia, Amerika, Korea, Jepun dan United Kingdom antaranya. Manakala yang bukan OECD ialah seperti Arab Saudi, Hong Kong, Macau, Panama, Romania dan sebagainya lah. Dan negara-negara persekitaran kita, iaitu negara-negara dalam serantau, termasuklah Brunei Darussalam, Cambodia, Filipina, Indonesia, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Baik, dan saya kira ini merupakan satu kajian yang baiklah untuk dilakukan untuk melihat kembali prestasi daripada murid-murid dari segi pentadbirannya juga dan juga guru-guru berkenaan dengan perkara ini kan, Doktor. Dan selain itu, kenapa Malaysia mengambil bahagian dalam PISA ni sebenarnya? Terima kasih. Soalan yang sangat menarik sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kenapa Malaysia menyertai PISA ini, sebenarnya kita nak melihat untuk kita menilai berkenaan dengan tren pencapaian murid kita di peringkat antarabangsa itu sendiri. Jadi kalau kita lihat dalam domain kognitif kita, iaitu bacaan, matematik dan saintifik tadi, jadi kita lihat itu ialah berdasarkan kepada sosio ekonomi murid itu sendiri, berdasarkan kepada latar belakang sekolah. Juga kita akan melihat tentang perkara itu, kerana kalau kita lihat dia tidak boleh dilihat secara umum. Dalam kajian ini dia akan kaitkan di antara apa pencapaian mereka itu ialah berdasarkan kepada sosioekonomi di mereka juga, latar belakang sekolah juga. Dan dekat situ kita akan lihat keputusannya akan boleh melihat tentang intervensi-intervensi yang sepatutnya kepada kualiti pendidikan kita, khususnya bagaimana mereka boleh belajar dekat dalam kelas, bagaimana kita boleh perbaiki berkenaan dengan kurikulum, bagaimana kita untuk memperbaiki tentang latihan guru dan sebagainya. Semua sekali adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita setara dengan peringkat antarabangsa. Okey. Dan apa antara perancangan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM seterusnya berkaitan dengan PISA? Okey, Doktor. Jadi rancangan Malaysia ini, perancangan kita sebenarnya ialah untuk kita melihat apa yang kita boleh laksanakan pada peringkat asal. Namun begitu kita akan melihat pengumuman yang akan dilaksanakan di peringkat antarabangsa, iaitu akan dilaksanakan pada 5 Disember 2023. Dan pengumuman untuk pencapaian Malaysia yang terkini akan dilaksanakan juga serentak pada 5 Disember oleh Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia pada waktu yang serentak di peringkat antarabangsa. Jadi pada waktu itu kita melihat bagaimana pencapaian kita dan insya-Allah Malaysia akan menyediakan pelan komunikasi yang terbaik untuk menyebarluaskan semua yang ada keputusan ini untuk kebaikan bersama, di mana kita akan melihat bagaimana kita boleh menyebarkan sama ada menggunakan platform KPM, melibatkan sesi libat urus, melibatkan semua sekali dengan stakeholder kita di peringkat KPM sehingga ke sekolah dan juga semua pihak yang terlibat. Ini untuk memastikan bahawa semua apa yang dicapai ini boleh meningkatkan tentang mutu pendidikan kita pada masa akan datang. Itu dia para penonton berkenaan dengan penyertaan Malaysia dalam program for International Student Assessment PISA 2022. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Latif Mohamad selaku pengarah bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan PISA ini. Sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya kajian ini diadakan untuk golongan murid, untuk para guru
guru dan juga pentadbiran untuk memastikan pendidikan kita lebih maju ke hadapan dalam masa yang akan datang. InsyaAllah semestinya untuk generasi kita juga pada masa akan datang. Baik, dan itu dia berkenaan dengan penyertaan Malaysia dalam program for International Student Assessment PISA 2022 dan juga keputusannya akan dikongsikan pada 5 Disember nanti ya, Doktor. Okey, itu dia. Dan seterusnya para penonton, kita nak beralih ke Met Malaysia hari ini untuk berkongsi kepada anda apakah antara ramalan cuaca untuk hari ini. Silakan.